Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis yang peta berbicara, barisan panel hakim yang arif sentiasa, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Farisa Mardia binti Rasmil dari Sekolah Kebangsaan Pekan Kota Marudu. Maafkan ayah Amar, maafkan ayah. Ayah sangat menyesal. Rintik Encik Zaki dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana inginkan kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Kawan-kawan sekalian, begitulah kesudahan cerita yang bertajuk Maafkan Ayah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Amar merupakan seorang murid yang ceria. Dia juga dari keluarga yang berada. Setiap hari, dia akan dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan kereta mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga semua berjenama mahal. Apa sahaja yang dihajatinya, pasti akan ditunaikan oleh ayahnya. Oleh itu, dia sentiasa menjadi tumpuan dalam kalangan murid-murid lain di sekolahnya. Sungguh pun begitu, Amar bukan seorang yang sombong. Malahan, dia juga tidak memilih kawan. Dia berkawan dengan semua orang. Kring-kring, loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu persekolahan. Semua murid bergegas keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Amar terus menuju ke arah kereta bapanya yang sedang menunggu di suatu sudut di luar pagar sekolah. Begitulah rutin sehariannya pada hari persekolahan. Amar akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya setiap hari tepat pada masanya. Jarang sekali ayahnya lewat. Oleh sebab itu, dia berasa amat bersyukur kerana disayangi oleh kedua ibu bapanya. Namun, seperti kata pepatah, kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya, hujan di tengah hari. Kawan-kawan nak tahu apakah yang terjadi kepada keluarga Amar? Mari kita dengar sambungannya. Pada suatu hari, seperti kebiasaan apabila bunyi saja loceng tamat persekolahan, Amar bergegas keluar dari kelas untuk pulang. Hatinya berbunga-bunga kegembiraan. Pada hari ini, ayahnya sudah berjanji untuk membawanya ke suatu tempat bagi menyambut hari lahirnya. Sambil berjalan, Amar teringat akan perbualan dia dan ayahnya 2 hari lepas. Amar, hari lahir Amar tahun ini, ayah ada kejutan istimewa untuk Amar tahu, kata Encik Zaki kepada Amar. Wah, hadiah istimewa? Seronoknya. Tak sabar Amar nak tunggu, kata Amar kegembiraan. Terima kasih ayah, sayang ayah, ucap Amar lagi sambil memeluk ayahnya dengan mesra. Ibunya yang hanya mendengar perbualan dua beranak itu tersenyum manis. Masa terus berlalu, Amar melihat jam yang dipakai sudah menunjukkan pukul 2 petang. Namun, kelibat ayahnya masih belum kelihatan. Di mana ayah ni? Sampai sekarang pun tak sampai-sampai lagi, rungut Amar. Amar terus menunggu dengan sabar. Mungkin ayah ada mesyuarat atau jalan sesak agaknya, fikir Amar lagi. Selang beberapa menit, sebuah kenderaan berhenti di hadapan Amar. Maka keluarlah pemilik kenderaan tersebut. Cikgu, sapa Amar apabila melihat kelibat guru kelasnya. Amar, mari saya hantarkan kamu pulang. Hari ini ayah kamu tidak dapat ambil kamu. Jelas guru kelasnya panjang lebar. Tapi kenapa cikgu? Tanya Amar keheranan. Tak apa, nanti sampai di rumah kamu akan tahu jawapannya, jawab guru kelasnya dengan nada agak sayu. Baiklah, terima kasih cikgu, ucap Amar lalu masuk ke dalam kereta milik guru kelasnya itu.
Apabila tiba sahaja di rumah, kelihatan sebuah kereta pihak berkuasa yang tertulis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Amar terus meluru ke arah ibunya. Dia melihat ibunya sedang menangis terdesak-desak. Ibu, ibu, kenapa nih ibu? Mengapa ibu menangis? Soal Amar lagi. Kelihatan sosok tubuh seorang lelaki yang tangannya digari. Amar terkejut melihat keadaan ayahnya sedemikian. Lepaskan ayah saya, Encik, pinta Amar. Ibunya hanya melihat dalam kesedihan. Maafkan ayah Amar. Maafkan ayah. Ayah sangat menyesal. Rintik Encik Zaki dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana inginkan kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Akhirnya, ayah Amar telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas dipercayai terlibat dalam kes rasuah dan pecah amanah. Seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sejak kejadian itu, kehidupan Amar sekeluarga berubah. Amar yang dulunya seorang murid yang ceria, kini lebih suka menyendiri. Begitulah kesudahan cerita Maafkan Ayah. Pengejaran daripada cerita ini ialah, kita janganlah bersikap tamak dan mengambil atau memberi rasuah kerana akhirnya akan merugikan diri sendiri. Sekian, terima kasih.